Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid. Alhamdulillah, pada hari ini kita ni berjumpa lagi yang mana bagi pelajaran tasawuf kali ini kita ni akan belajar mengenai dengan pelajaran yang ketiga, iaitu telinga. Baik, sebelum cikgu melanjutkan lagi tajuk pada hari ini, cikgu mengulang sedikit tajuk kita ni pada pelajaran yang lepas, yang mana kita ni sudah belajar tentang mata. Baik, secara ringkasnya, mata adalah untuk melihat, tapi melihat apa? Melihat sesuatu yang terang, yang gelap, kemudian melihat perkara yang baik, melihat yang indah-indah, yang ajaib, kemudian untuk mengulang kaji pelajaran, kemudian membaca Al-Quran dan sebagainya. Kemudian cara memeliharanya, cara memelihara daripada maksiat, dipelihara daripada melihat perkara yang haram, kemudian dipelihara daripada melihat manusia dengan rasa benci, kemudian dipelihara daripada melihat paras yang elok, yang cantik dengan pandangan yang bersyahwat. Ringkasnya, maksudnya yang pandangannya orang gatal, orang kambang-kambangan. Kemudian dipelihara daripada melihat rancangan media yang tidak berfaedah, yang indah mendatangkan kebaikan arah diri kamu. Cuba elakkan. Jadi itu antara pelajaran yang sudah kamu pelajari hari itu, pasal mata. Baik, untuk kali ini kita ni belajar lagi pasal telinga. Okey. Telinga ialah anugerah daripada Allah Ta'ala yang digunakan untuk mendengar. Semua sudah tahu tak? Untuk mendengar. Telinga untuk mendengar. Dan apa peranannya? Peranannya antaranya ialah yang pertama, mendengar bacaan Al-Quran. Kamu mendengar bacaan Al-Quran itu, kamu dapat pahala tu sebenarnya. Apatah lagi kalau kita ni yang sendiri membaca. Mendengar bacaan Al-Quran pun sudah dapat pahala. Jadi cuba amalkan. Amalkan selalu. Kalau kamu masa tu dadakan kamu dengar, lebih baik kamu mendengar yang mendatangkan faedah, seperti mendengar orang membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, mendengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu hadis apa? Hadis ini adalah apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi dalam hadis itu banyak pesanan-pesanan yang Nabi pernah sampaikan. Kemudian segala apa yang disampaikannya itu disampaikan lagi oleh sahabat-sahabatnya kepada kita ni. Jadi ringkasnya, hadis ini adalah kata-kata daripada Nabi kita ni, iaitu Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran, kata-kata daripada Allah. Kemudian kalau hadis adalah kata-kata daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukannya, apa yang dicakapkannya, semua terkandung di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, mendengar cerita para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa pernah mendengar cerita Nabi, sahabat Nabi ni? Ada ni kena kena kamu pelajari dalam pelajaran tarikh. Dalam pelajaran tarikh atau kena ceritakan pasal sahabat Nabi. Contohnya cerita pasal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab, kemudian Sayyidina Osman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Semua tu adalah sahabat-sahabat Nabi. Ramai belang lagi. Ini antaranya yang cikgu contohkan. Jadi kalau kena ajarkan, dengar. InsyaAllah
daripada apa yang kamu dengar itu, kamu akan mendapat ilmu. Jadi mendatangkan faedah kan. Kemudian yang keempat, mendengar zikir dan ceramah agama. Zikir ni selalu ni kalau kamu mendengar di radio, kalau terutamanya channel Nur Islam, selalu tu kena pasangkan tu orang berzikir, macam-macam zikir-zikirnya, zikir astaghfirullah, kemudian la ilaha illallah, banyak kemudian ceramah. Ceramah ni selalu juga didengarkan di radio-radio, bukan saja di radio, di televisyen pun ada, di Facebook pun ada. Kalau siapa kan mendengar, type saja, di YouTube pun ada tu, type saja ceramah agama, keluar tu macam-macam. Tapi hati-hati ceramah tu biarlah kamu mendengar daripada ustaz-ustaz yang boleh dipercayai. Maksud cikgu tu tidak ada unsur-unsur yang boleh yang boleh memesongkan pemikiran kita ni. Maksud cikgu tu salah daripada ajaran-ajaran agama Islam yang sebenar. Jadi hati-hati. Kalau boleh, biarlah kamu bertanya dulu arah indung kamu. Pak, Ma, aku akan mendengar ceramah ni. Okey kan ni, Ma? Okey kan ni, Bah? Ustaz ni. Okey. Jadi kalau kamu mendengar ceramah, mendengar zikir itu juga boleh mendatangkan kebaikan. Kemudian yang kelima, mendengar ilmu pengetahuan. Masa ini pun juga kamu mendengar apa yang cikgu sampaikan ni. Jadi itu adalah satu yang mendatangkan kebaikan juga. Jadi dengar apa yang disampaikan. Apa saja pelang lagi macam-macam ilmu. Apa saja yang disampaikan oleh guru, para ibu bapa pun ada juga. Kalau membagi nasihat, itu ada juga ilmu. Jadi dengar, jangan indah didengar, dengar. Okey, itu adalah antara peranan telinga. Baik, kita ni lihat kepada cara memelihara telinga daripada maksiat. Caranya yang pertama, dipelihara daripada mendengar segala perkara bid'ah. Perkara bid'ah ni maksudnya perbuatan yang indah pernah dibuat dan dicakapkan oleh Rasulullah, oleh Nabi kita ni dulu, dibuat masa ni. Tapi bid'ah ni ia ada dua. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik. Bid'ah yang baik ni contohnya macam tahlil arwah. Kalau tahlil arwah tu ia sebenarnya boleh mendatangkan kebaikan arah kita ni. Kerana apa? Kerana kita ni akan membaca Al-Quran, kemudian kita ni berzikir. Sebab itu ia dikatakan bid'ah hasanah yang baik. Tapi kalau bid'ah yang tidak baik, ia boleh menyelewengkan, ia boleh merosakkan pemikiran kita ni. Contohnya bid'ah yang tidak baik contohnya ada orang mengatakan indah perlu sembahyang, berzikir sejanya setiap masa waktu sembahyang fardu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itunya tidak payah sembahyang, berzikir saja. Itu bid'ah yang tidak baik. Sedangkan dalam Al-Quran sudah membagi tahu arah kita ni, Allah menyuruh mewajibkan kita ni sembahyang fardu 5 waktu. Tapi diajarnya, diberitahunya indah payah sembahyangnya. Berzikir saya cukupnya, sama juga pahalanya macam sembahyangnya. Jadi itu indah boleh. Indah boleh diamalkan. Jadi pelihara telinga kita itu daripada mendengar kalau ada orang mengatakan ataupun menyarankan kita ni membuat macam itu. Okey.
Kemudian yang kedua, dipelihara daripada mendengar orang mengumpat. Maksudnya ni mengata-ngata orang di belakangnya. Tidak boleh. Pelihara telinga kamu tu. Kalau ada mendengar macam orang kan mengumpat, rasanya kan mengucap-ngucap orang di belakangnya tanpa diketahuinya, elakkan, lari, jangan didengar. Kemudian yang ketiga, dipelihara daripada mendengar perkataan yang keji. Ini bahayanya. Masa ni kamu sudah terdedah dengan di media-media sosial. Jadi elakkan daripada mendengar percakapan-percakapan yang indah bagus-bagus. Elakkan telinga ketania tu. Kemudian yang keempat, dipelihara daripada mendengar perkataan yang batil. Perkataan yang batil ini maksudnya perkataan yang palsu, berita-berita palsu. Masa ni ketania ada WhatsApp, ada Facebook. Sanang-sanang saja orang akan menyampaikan berita-berita yang indah benar. Jadi kalau ketani dengar, kalau indah ada buktinya, indah ada usul periksanya, elakkan, jangan dipercayai dulu. Kalau orang menyampaikan itu jangan percaya dulu, kecuali sudah ada buktinya. Baik, kemudian yang kelima, dipelihara daripada mendengar orang mengata-ngata akan kejahatan orang lain. Ini kurang lebih pelang jua macam mengumpat. Hanya mengumpat di belakang orang itu. Orang itu dia tahu. Ini orang itu tahu. Depan-depan orang itu diucapnya. Jadi kalau kita ni mendengar, lari. Jangan kita ni ikut-ikutan. Kalau macam mendengar orang berkelahi ke apa, lari. Jangan didengar. Kerana ia boleh merosakkan kita ni punya pemikiran, telinga kita ni. Dan lebih dahsyat lagi, kita ni dapat dosa jua, ampit dosa pasal mendengar. Jadi sampai sana apa yang akan cikgu sampaikan pasal telinga. Jadi ringkasnya, ingin cikgu sampaikan arah kamu, jagalah telinga kamu tu, jaga dengan sebaik-baiknya. Cuba elakkan apa yang sudah cikgu sampaikan tadi. Dengar perkara-perkara yang mendatangkan faedah arah kamu saja, dan elakkan daripada mendengar perkara-perkara yang boleh merosakkan diri ketani, yang boleh mengakibatkan ketani dapat dosa. Memperbanyakkanlah mendengar perkataan-perkataan ataupun percakapan-percakapan yang boleh mendatangkan faedah arah ketani, dan lebih baik nyorang ketani mendengar itu, ketani dapat imbalannya, yakni pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat amalkan apa yang cikgu beritahuan ya. Okey. Sampai di sana saja, sampai sini saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada apa-apa persoalan yang kurang dipahami, boleh tanya cikgu. Okey.